Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat masa ni sekejap dah kita nak sampai kepada Ramadan, dan sebenarnya masa ini sekarang terlalu pantas, terlalu cepat, sehingga kan kadang-kala kita rasa kita tak mampu buat apa-apa, kita tak sempat nak buat apa-apa. Masa ni dah sampai kepada destinasinya. Kita kadang-kadang bangun daripada pagi, sekejap saja kita dah sampai waktu petang, dah petang, dan masuk malam dah nak kerja balik. Kita rasa kita tak tahu dan tak tahu apa kita perlu buat dalam satu hari, kerana masa ini terlalu pantas. Begitu juga kita jangan lupa cepat atau cepatnya masa ini, tahun depan kita dah sampai kepada kurun yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi, fasa yang terakhir. Terlalu cepat, terlalu cepat, dan kita berada kepada dunia fasa yang terakhir. Jadi sebab itu pada pagi ini saya ingin kongsikan kepada semua orang, bila masa ni terlalu cepat, masa ni terlalu cepat, dan Nabi bagi tahu dekat kita pula, zaman yang akhir ini, umat aku akhir zaman, Nabi kata umurnya pendek. Maksud kata pendek ni, kita tak sampai umur macam orang-orang terdahulu. Jangan kata orang yang terdahulu pada kurun yang sebelum kita, orang yang terdahulu daripada atuk dan nenek moyang kita pun kita tak boleh sampai. Kita nak sampai kepada 80 tahun, nak sampai kepada 90 tahun macam moyang kita dan sebagainya, kita tak mampu dah. Sebab itu kita dengar kematian ini berlaku banyak kepada usia muda. Sebab dia kadang-kadang terlalu mudah. Baru ni ada satu orang hamba Allah WhatsApp saya, dia kata, "Ustaz, tolong doakan," kata, "adik kami meninggal dunia tanpa sebab apa-apa, dan bila di postmortem dan doktor sahkan tidak ada satu penyakit pun." Dan sebab itu, dan masa itu sebenarnya telah sampai yang Nabi kata akan berlaku kematian yang mengejut. Tiba-tiba je, tak ada sebab, tak ada apa, sihat. Itu kadang-kala kita terjadi kepada di dalam hidup kita. Terjadinya macam mana kawan-kawan kita yang baru saja petang tadi minum dengan kita, baru saja tengah hari tadi minum dengan kita, dan kita dengar khabar malamnya dia telah menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, Nabi kata
umat aku akhir zaman, badan dia lemah. Lemah ni dia tak mampu nak buat amal ibadat seperti mana orang dulu. Tapi kena berhati-hati kerana umat akhir zaman dirakus dengan keduniaan. Dia lemah dengan akhirat, dengan ibadat, dengan taat, dia cukup lemah. Dan alasan demi alasan yang diberikan kepada Allah, saya sibuk, saya tak ada masa, saya itu, saya ini. Tetapi umat akhir zaman ini dia terlalu rakus dengan keduniaan, rakus, dia tamak. Sebab itu kita dengar sekarang banyaknya berlaku perkara-perkara yang tidak munasabah, yang kita kata dulu tak berlaku benda ni. Dalam keluarga, adik-beradik, berlakunya perebutan harta dan berlaku perceraian atas satu sebab yang terlalu, kita kata terlalu mudah lah. Kenapa? Kerana suami tak boleh berikan nafkah tak ada reta, itu tak boleh bagikan kemewahan dan sebagainya. Tidak sama seperti keluarga-keluarga kita yang dulu, susah senang sama-sama, dan kita kongsikan kehidupan ini bersama. Sebab itu apabila kita lihat perkara ni, pagi ni saya nak kongsikan satu perkara yang cukup simple lah, yang bendanya terlalu ringan, dan orang tinggalkan. Apa dia? Iaitu Suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni mudah kita dengar. Dengar tu cukup mudah dan senang, tetapi tak ramai orang yang beramal dengannya. Tak ramai orang yang mampu beramal dengannya, dan ramai orang tinggalkan. Jadi sebenarnya bila kita lihat pada hadis-hadis yang mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan dan tinggalkan kepada kita pesanan-pesanan ini supaya kita tak rugi. Tetapi kena ingat, untuk kita dapat beramal dengan amal suatu amalan itu, jika tidak diberikan hidayah dan taufik serta pertolongan daripada Allah, walaupun surah Al-Ikhlas ini adalah satu amalan yang terlalu mudah, kita tak akan mampu membuatnya. Sebab kita berada pada umat akhir zaman yang terlalu lalai, terlalu memikirkan hal yang selain daripada akhirat. Jadi apa yang salah satu yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu hadis riwayat daripada Bukhari, saya baca makna je lah pagi-pagi ni, dalam keadaan sejuk, kemudian kawan-kawan kita ramai cuti, sebenarnya kita akan fikirkan anak kita sampai kita mati. Selalu kita cakap apa tahu? Selalu kita cakap bila sentuh kata kawan-kawan cuti, selesaikan masalah anak-anak sekolah kan. Sebenarnya seorang ayah dan seorang ibu, dia akan fikirkan hal anak-anak dia sampai dia mati. Selalu kita kata besok anak dah kahwin selesai. Tak selesai tuan-tuan. Anak saya 5 orang dah kahwin. Saya masih fikir lagi akan kebaikan anak-anak saya, cucu nak sekolah macam mana. Masih fikir. Kita ingat kita dah rehat kan? Tak. Selagi kita tak pejam mata, tak tukar baju putih tu, tak tukar baju putih, tak diikat kepala kita, badan kita tak akan ikat dengan kain kafan tu, selagi tu kita tak akan berhenti memikirkan hal anak-anak kita dan keturunan kita. Inilah sifat kasih yang Allah berikan kepada ibu dan ayah. Allah campakkan. Sebab itu doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Macam mana dia sayangkan kita waktu kita kecil, sebenarnya bukan kecil sahaja, sampai dia pejamkan mata untuk tidur selama-lamanya, dia akan fikirkan kita. Baik, saya baca makna je. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang kepada sekelompok pasukan, dan pada ketika itu dia mengimamkan sahabat-sahabatnya yang lain dalam salat mereka, dan beliau mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka apabila mereka pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, sahabat tanya, sahabat ni jadi imam, dia baca dalam semayang surah Al-Ikhlas. Nabi tanya kepada sahabat, Nabi kata, cuba tanya dia balik. Tanyakan beliau, mengapa beliau berbuat demikian? Kenapa dia baca surah Al-Ikhlas? Lalu sahabat pun bertanya kepada sahabat yang jadi imam ni tadi. Dia tanya, sahabat bertanya kepada sahabat yang jadi imam ni, beliau menjawab, kerana surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman. Surah Al-Ikhlas ini mengandungi sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Dan aku mencintai membaca surah ni. Dia kata, aku cukup suka baca surah ni. Aku cinta membaca surah ni, kerana surah Al-Ikhlas ini mengandungi akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beritahu beliau, sesungguh Allah pun mencintainya. Allah pun mencintainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita nakkan kasih dan sayang Allah, baca surah Al-Ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, kita kadang-kala kita rasa kecil je ni Al-Ikhlas, tetapi sebenarnya Allah peruntukkan kepada kita perkara yang besar. Antara yang disebutkan kepada kita hadis daripada Tabrani dan Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, barang siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas ketika memasuki rumah. Petang ni kita balik, tak mungkin kita duduk dalam pejabat sampai pagi esok dah. Petang ni balik rumah, buka saja pintu, jangan cakap benda lain dulu. Jangan tanya benda apa-apa dulu. Kita masuk saja dan kita langkah saja pintu, tuan-tuan, masuk saja pintu rumah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawasanya kata Nabi, barang siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas ketika memasuki rumah, maka hilanglah kefakiran penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Mas'ud. Masuk je rumah, tuan-tuan, kita baca Al-Ikhlas. Kita baca 3 kali. Jangan cakap dulu. Kalau tak sempat, kita baca sekali. Nabi kata Allah angkat kefakiran akan isi rumah tersebut, dan keberkatan orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini, dia melempah sehingga tetangga di kiri kanan dia. Jadi berkat, tuan-tuan. Allah angkat juga kefakiran akan jiran-jiran kita dengan keberkatan orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini. Tapi kalau isteri kadang tanya pula nanti, ya Ustaz, saya buka pintu baru nak bismillah, suami tanya dah. Maka jawab dulu akan panggilan suami. Jangan pula nanti bila suami tanya, jangan macam tu. Kita kena dahulukan apa yang perlu kita dahulukan. Keutamaan dalam perkara, kita kena dahulukan perkara yang lebih utama. Ketika kita buka pintu, masa itulah suami
panggil nama kita, maka jawablah dengan selembut-lembut panggilan tersebut. Masuk, bacalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi janjikan kepada kita, Allah akan angkat kefakiran pada isi rumah tersebut, dan Nabi kata keberkatan itu melempah sehingga kepada tetangganya, yakni jiran kiri dan kanan, beroleh keberkatan. Berkat ni macam mana? Bila kita dapat keberkatan, rumah kita berkat, dan ketika itu melempah keberkatan itu kepada jiran kita, maka kita akan berada dalam sekitar yang cukup baik. Ketika isi rumah kita ini barakah, berkat ini bukan pada rezeki saja. Orang bila sebut kefakiran, orang akan nampak fakir duit saja. Sebenarnya saya lebih fokus kepada keberkatan itu, isi rumah ini penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya duit bukan segala-gala, walaupun kita kata duitlah segala-galanya. Cuba kita tengok kehidupan mak ayah kita dulu. Mereka tak kaya pun, mereka tak kaya, tetapi barakahnya keluarga itu, mereka sentiasa dalam kasih sayang. Masalah sentiasa diangkat. Ketika itulah ketika isi rumah ini berkat, lalu Allah akan angkat segala perkara kesusahan, perkara kefakiran di dalam isi rumah tersebut. Sebab itu kita lihat tak kaya pun mak ayah kita dulu, tetapi mereka dapat melahirkan anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Mereka dapat lahirkan benda ni, dan kita tak tahu. Kita kadang kita pun tak tanya dengan mak ayah kita. Jarang seorang anak-anak tanya dengan mak ayah dia, mak, macam mana ayah dan mak jadikan didik kami berkat ni macam mana? Isi rumah ini kami adik-beradik boleh bersatu, dan rumah ini rezekinya alhamdulillah. Macam mana? Seorang anak dia jarang nak tanya ibu dan ayah dia. Sebenarnya ketika kita ni tuan-tuan hilangkan hubungan ini, sebab Nabi sebut tahu dalam hadis fitan, besok sampai masanya hampir kepada kiamat, anak-anak ini akan jauh dengan ayah dia, dengan ibu bapa dia. Mereka akan lebih suka menceritakan masalah mereka itu dengan kawan-kawannya. Nabi kata wa jafa'u abahu, mereka jauh dengan ayah mereka dan mereka luahkan masalah itu dengan kawan-kawan. Tak cerita pun dengan kita, tak cerita pun. Sebab itu saya nasihatkan, saya lebih suka pesan perkara ni, saya nasihatkan, jagalah anak dan isteri kita, jaga suami kita, agar keberkatan ini bermula daripada rumah. Berkat ini mula daripada rumah. Jika rumah itu berkat, maka seluruh kehidupan kita akan jadi berkat. Percayalah. Sebab itu ini yang Nabi ajar kepada kita. Dan kita lihat perjalanan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakan daripada rumah lagi. Seorang suami jangan tinggi suaranya pada isterinya, dan seorang isteri jangan tinggi suaranya pada suaminya. Jangan kita saling tegur-menegur. Saya macam tu. Saya suka cakap, kalau saya tak nak cakap kalau saya tak buat benda tu. Saya tak tinggikan suara saya dengan isteri saya. Dan isteri saya pun macam tu. Kalaulah antara kami tatkala itu tinggikan sedikit, kami terus beritahu. Kenapa tinggi sangat tune hari ni? Tanya macam tu. Tiba-tiba saya tertinggi suara. Tinggi sikit bang, dia kata. Kita slowkan balik.
Jangan pula bang tingginya aku suami. Jangan buat macam tu. Ataupun si isteri dia terlupa, hari tu masa tu kerja pejabat tak habis lagi, sampai rumah, suami tanya banyak pula, Inspektor Sab, inspektor tanya tu tanya ni, kita pun tertinggi suara kita, maka kita cepat turun dan terus kita minta maaf. Kerana apa? Kerana keberkatan itu bermula daripada rumah itu sendiri. Sebab itu kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas sebelum kita masuk rumah ni tadi, dan ketika kita melangkah masuk rumah. Agar apa? Agar Allah kurniakan kepada kita diangkat akan kefakiran di dalam isi rumah tersebut. Kemudian di antara hadis lagi yang disebutkan kepada kita, riwayat Tirmizi, tapi hadis ini hadis daif, tuan-tuan. Tapi masih hadis, boleh beramal. Hadis daif ini tak salah. Mujtahid yang 4, Imam Malik pun menggunakan hadis daif untuk dijadikan hadis hukum. Kadang-kadang orang sekarang aja, ini hadis daif ni ustaz, tak boleh, kita kena pakai sahih sahaja. Pelik kita ni kadang-kadang. Baik. Apa kata Nabi SAW? Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, hari ni kita kuliah kita pagi ni kuliah Qul Huwallahu Ahad, nama dia lain macam sikit. Jarang orang nak kuliah Qul Huwallahu Ahad ni, tuan-tuan. Baik. Baik. Apa kata Nabi? Barang siapa yang setiap hari membaca 200 kali. 200 kali ni sekejap tau. Saya kalau baca 200 kali ni, saya kalau datang daripada rumah madrasah saya di Selangor sampai Terengganu, dapat 2-3 ribu juga. Kalau satu saja amalan boleh dapat sampai, kadang-kadang sampai 10 ribu boleh dapat. Kalau satu amalan lah. Sebab saya dalam kereta, saya habiskan selawat, saya habiskan kulhu, saya habiskan istighfar, saya habiskan daripada kita dengar lagu dalam kereta, bukan ada apa pun. Tak ada apa pun kan, dengar lagu, buka lagu. Itu yang saya pesan. Kita dah kita cuba tukar musafir kita dalam keadaan yang dalam rahmat. Kita dah dengar lagu 40 tahun. 40 tahun dah kita main lagu tu. Lagu nostalgia, ustaz. Dia ada apa kita kata apa kenangan, ada satu kenangan apa, tak payahlah tak payahlah kenangan dengan lagu tu. Jadi biarlah memori itu tersimpan dengan redha Allah. Jadi seronok kan. Saya ingat almarhum orang tua saya tanya, bila ditanya oleh seseorang, ustaz, kenapa dalam suatu keluarga tak boleh tenteram, ustaz? Gaduh saja. Macam kami tak rasi pula. Dia bukan tak rasi. Kalau kita nak bina suatu keluarga, mulalah dengan keredaan Allah. Jangan mulakan dengan maksiat dulu. Macam orang, minta maaf lah kalau saya cakap benda ni, tak kahwin lagi, dah keluar, dah pegang-pegang, dah bawa jalan-jalan, dah dimulakan hubungan itu dengan kebencian Allah. Jadi biar kita mulakan dengan keredaan Allah. Pesan dengan anak-anak kita. Fitrahnya kita berkehendakkan, lelaki berkehendak kepada perempuan, perempuan berkehendak kepada laki-laki. Orang yang berjaya nafsunya mengikut kehendak Allah, merekalah orang yang pilihan Allah, dan merekalah orang yang di dalam keberkatan hidupnya. Percayalah tuan-tuan.
Bila kita mulakan dalam keadaan yang penuh dengan keredaan Allah, maka hubungan ini akan terus tuan-tuan berjaya sehinggalah akhir hayat itu. Saya ingat, saya tanya mak saya ni rapat dengan mak ayah, masa dia orang hidup lah, tapi sekarang dah tak ada. Saya anak yatim piatu tau. Saya tanya dengan mak, saya kata, mak jumpa abah macam mana? Dia kata, mak nak tengok abah dulu. Dia kata, mak terpaksa sembunyi tepi pokok. Saya tanya abah saya jenis tak malu kan. Saya kata, abah tengok mak macam mana? Abah tengok mak, dia kata, masa mak pergi dengan nenek pergi pasar malam, jadi abah tengok dia jauh, baru abah tahu yang tu mak, dia kata. Sekarang bukan tengok dari jauh tuan-tuan, dah tahu tai lalat kat mana, awak suka apa. Dia cakap dengan kawan dia lebih lama dari cakap dengan kita. Dia cakap dengan, belum jadi isteri pun, dia tak pernah tanya ayah dia, ayah dah makan belum, ayah makan apa. Kalau kita kata ayah belum makan lagi, dia tak tanya pun, kenapa ayah tak makan, ayah sakit ke, ayah tak sihat ke, ayah tak selera ke. Tuan-tuan, kalau anak kita tanya macam tu, kita seronok tak? Seronok tuan-tuan. Tapi dia tak tanya kita pun. Yang dia tanya kawan dia, awak dah makan? Awak makan apa? Jaga-jaga, jangan tercekik. Lah, kita tak pernah tanya pun. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, bila kita ini inginkan perkara barakah itu, larilah daripada perkara yang menyebabkan kita mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung hadis ni. Baik. Siapa yang membaca 200 kali surah Al-Ikhlas, ni best, maka dihapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali dosa kerana hutang. Jaga ni, dosa hutang ni jaga. Hutang ni kalau tak bayar dosa tau. Jadi kalau ada hutang, bayar. Kalau ada hutang lah. Kalau tak ada hutang, tak apa. Kalau ada hutang, sebab ada satu hadis Nabi sampai tak nak semayangkan orang yang masih berhutang, sehinggalah sahabat membayarkan hutang tersebut. Lepas itu orang anggap hutang ni satu benda yang ringan. Jangan anggap macam tu. Kalau kita ada hutang, kita usaha. Sebab itu ketika satu jenazah itu selesai dikebumikan, warisnya akan berdiri. Jika arwah ada hutang, bolehlah tuntut dengan kami. Sebenarnya kalau kita tuntut lari waris tu. Yang hutang bukan kami, dia kata yang hutang ayah kami, takkan kami nak kena bayar. Sebenarnya cara yang orang dulu buat, supaya maka orang yang berhutang ini tidak menjadi beban besok di akhirat, tidak dipersoalkan oleh Allah besok dekat akhirat. Ada usaha tuan-tuan, mulai hari ini kita cuba kumpulkan surah Al-Ikhlas ini sebanyak mungkin. Tak lama pun kita baca Al-Ikhlas 200 ni, sikit sangat. Sekejap je, sambil-sambil buat kerja ni daripada pagi sampai petang, saya rasa 1000 dapat kot. Rasanya sambil-sambil. Tapi janganlah sambil baca surah Al-Ikhlas sambil cerita hal orang. Janganlah. Jangan. Surah Al-Ikhlas baca juga. Kata orang juga. Tak pada tu. Jadi kita mudah-mudahan kita isi ruang itu, kita isi ruang yang kosong itu. Sebab apa saya nak beritahu macam tu? Umur pension dah. Umur kita umur pension dah. Orang kalau selalu
jumpa kita balik jumpa kawan-kawan kita kan, dia akan tanya, pencen nama mana lagi? Betul tak? Aku akan tanya, saya 5 tahun lagi, dia cakap. Saya 5 tahun lagi, saya 2 tahun lagi. Saya mengajar ada satu pejabat di Kuala Lumpur. Saya mengajar pejabat tu daripada mereka muda sampai mereka pencen. Saya mengajar tak pencen-pencen. Saya kata kalau saya ada pencen lah, saya kata saya berhenti dah mengajar ke pejabat tu, saya kata. Jadi kita ni tuan-tuan macam mati lah. Macam mati. Kita tak sedar pun, kita dah bertugas, kita dah bekerja. Lama dah aku kerja ni, tinggal 3 tahun lagi aku nak pencen. Begitulah ketika kita ni tuan-tuan, kita sampai hampir saat kematian itu. Dah nak mati aku. Sebab kita sibuk dengan perkara yang selain daripada Allah dan Rasul. Baik. Apa lagi kelebihan surah Al-Ikhlas ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya seseorang yang lain membaca suratul Al-Ikhlas dengan berulang kali, lalu ia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, seolah-olah orang itu menganggap remeh surah itu. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sekali je kita baca Al-Ikhlas menyamai dengan 1/3 Quran. Kalau kita baca 3 kali, kalau kita baca 300 kali, kalau kita baca banyak tu. Kita tak mampu nak semayang malam macam orang lain. Kita tengok orang semayang malam kan, kuatnya dia kan. Kita tak mampu, sebab tak semua bahagian itu Allah berikan kepada semua orang. Tak semua. Kita tak mampu semayang malam. Kita nak sedekah macam orang lain, tak boleh. Kita memang kedekut 7 keturunan. Memang keturunan kita ni memang ahli kudukutun nama dia. Daripada kita, ayah kita semua, keluarga nek nyang kita, memang kalau pasal nak sedekah ni, berkira. Tapi kalau makan, berapa ratus pun boleh. Berapa ratus pun boleh kalau makan. Tapi kalau kita nak sedekah, kita rasa takut. Sebenarnya itulah simpanan kita. Kita punya KWSP kita itulah sebenarnya. KWSP akhirat kita. KWSP akhirat kita, ditambah 10, tambah sampai 700. Kat sana kita ambil imbuhan dia. Kita akan, orang beriman, ketika malaikat maut ni datang kepada dia, dia tak sabar. Dia tak sabar. Sehingga kan selepas kematiannya dia beritahu dengan malaikat, minta dengan Allah, segerakanlah kiamat, kerana aku tak sabar dah untuk menemui akan keluargaku, dan aku nak menikmati akan hartaku, yakni harta akhirat. Buat orang beriman begitu. Ada satu hadis yang saya baca tuan-tuan, saat orang beriman dia nak meninggal dunia, maka Allah permudahkan baginya untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Allah mudahkan, Allah bantu tuan-tuan, sampai peringkat itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada hadis berkenaan dengan surah Al-Ikhlas ini tuan-tuan. Siapa yang melazimi surah Al-Ikhlas lalu ia mati, nescaya ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia selalu baca, dan korang tanya, macam mana kalau baca, boleh ke nanti nak dekat mati kita baca Al-Ikhlas? Kita tengok satu hadis lain. Satu amal yang kita telah istiqamahkan, satu amalan yang kita pernah istiqamahkan, lalu Allah
akan memberikan peluang untuk kita melaksanakan amalan tersebut sebelum kematian kita. Kalau kita istiqamahkan baca surah Al-Ikhlas, tuan-tuan, tiap-tiap hari Allah akan benarkan kita untuk menghabiskan surah Al-Ikhlas ini sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu Nabi janji kepada kita, tuan-tuan, apa dia? Menanya benda ni nampak macam remeh je. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bagi tahu, barang siapa baca surah Ikhlas saat sakit yang menghantarnya kepada kematian, maka ia tidak menemui, tidak dijamah, tidak disentuh oleh fitnah di dalam kubur, dan aman daripadanya penyempitan kubur pula, dan dibawa malaikat dengan tapak tangannya hingga melampaui sirat sampai ke syurga. Malaikat pimpin, tuan-tuan, semasa kita meniti titian siratal mustaqim. Benda ni nampak sikit je kan. Lepas tu kata, kenapa mak kita dulu dia kumpul akhilah sampai 100,000, dia baca, mak baca apa mak? Baca kulhu, dia kata. Kita dengar je lah macam tu. Alah, kulhu, mak kumpul kulhu, kata dia. Nampak? Kita tak kumpul, kita kumpul duit, kita kumpul barang kemas, kan? Kita bangga kita ada barang kemas yang banyak, betul tak? Tapi bila kita mati, siapa yang ambil? Kan? Anak kita. Kalau tak ada anak lelaki, adik-beradik kita ambil. Tak sangka lah akak banyak barang kemas. Dia kata, untung kita tak beli, dia yang beli, dia mati, kita dapat. Jadi kita, tuan-tuan, tak salah pun nak kumpulkan harta, tak salah. Tapi jadikan harta yang kita kumpul itu menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Sebab hidup ni tak lama, dia takkan kekal hidup ni. Percayalah, apa yang ada di dalam dunia dan perkara dunia yang kita lalui, dia takkan kekal. Muda kita tak kekal, pangkat kita tak kekal. Satu-satu masa orang dah tak panggil lah kita dengan pangkat kita. Harta kita tak kekal, habis. Apa semua tak kekal. Yang kekal adalah akhirat itu sendiri. Dan ini janji Allah. Baik. Kemudian 9.45 dah ni. Saya tahu, saya dah lama kuliah, saya tengok orang. Kalau orang ni dah menguap, saya tahu dah lama. Saya mengajar macam tu. Saya tak suka saya bercakap, saya suka tengok orang. Dia kalau dah mula gelisah, okey, ni dah lama dah ni. Dia mengaji ni tak sama macam tengok wayang tau. Kita kalau tengok wayang, kita tak penat. Sebab itu saya jumpa ada satu hamba Allah, dia terus terang, Ustaz, saya tak malu tu saya cakap dengan Ustaz. Saya tengok cerita ni Ustaz sampai 4 kali ulang. Tengok wayang. Dia suka dengan filem tu. Dia kata, Ustaz, saya tengok sampai 4 kali. Tak tahu apa pun, padahal saya dah tengok Ustaz. Alhamdulillah. Jarang kan orang tengok wayang tidur, jarang lah. Cuma ada spesies-spesies yang tertentu yang paling istimewa. Ada, tuan-tuan, ada, tapi jarang, saya sebut jarang. Masa saya bekerja dulu, kawan saya ni, dia nak tidur, dia akan cek panggung. Dia akan cek panggung. Dia tu spesies yang istimewa. Sebab saya tanya, boleh tidur? Kata, itulah tempat yang orang tak kacau aku, dia kata. Sebab panggung ni, dia punya sound system dia memang tak boleh buat bincang. Memang tak ada. Dia pula lagi kalau cerita-cerita macam ada cerita, saya nak sebut saya tak pandai. Agak bagus lah.
Bunyi kapal terbang ke apa, dia bukan bunyi sikit-sikit macam kita duduk kat airport kan. Tapi macam mana benda dia boleh tidur tau. Itu saya kata dia ni adalah insan pilihan. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi datang, fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad ila al-akhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibat, wajib atasnya. Sahabat tanya, apa tu ya Rasulullah, wajib atasnya? Qultu ma wajabat? Qala al-jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dengar, datang bersama Rasul, lalu Rasulullah dengar seorang lelaki baca qul huwallahu ahad, maka Nabi kata telah wajiblah. Sahabat tanya, apa yang telah wajib ni? Nabi kata syurga baginya. Kalau kita nak tempah nama kita di pintu syurga Allah, banyaklah baca surah Al-Ikhlas. Kita baca surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan, hadis ini riwayat daripada Tirmizi dan status hadis ini hadis hasan sahih gharib. Baik, ini tak akhir sebelum saya tutup. Sebenarnya pejabat paling sejuk pejabat tuan-tuan lah. LHDN ni memang sejuk lah. Saya mungkin berkat kot, itu yang sejuk. Saya mengajar di JPJ tak sejuk macam ni. LHDN ni memang sejuk lah, ya Allah. Baik, tak boleh cakap apalah sebab dia main kan, daripada main kan. Kalau ikon ni kita boleh slow kan, ini daripada main, kita tak boleh cakap apalah, tak payahlah ya tuan-tuan. Caranya pakai baju sejuk. Tadi saya nak datang, saya cakap dengan isteri saya, boleh ambilkan ridak saya tak? Sebab saya dah tahu dah, memang ini kita macam duduk dekat, macam duduk kat Turki pula. Macam itulah. Tapi saya terlupa pula tadi, rumah saya dah letak dah, tapi saya terlupa pula. Baik. Kemudian yang terakhir, orang yang membaca suratul Al-Ikhlas ini sebelum daripada ia berdoa, maka Allah mustajabkan doa dia. Jadi kalau kita nak minta apa-apa, hajat tu besar ke kecil ke, tak kisahlah. Hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa. Dia baca apa tuan-tuan mula-mula? Dia baca Allahumma inni as'aluka. Dia mulakan Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru diminta dengan Allah. Saya ulang balik. Boleh? Boleh tuan-tuan. Kita kalau orang hutang kita ingat sampai mati, takkan doa ni tak boleh ingat tuan-tuan. 20 tahun dulu orang hutang kita boleh ingat. Tak lupa-lupa tuan-tuan. Mana kuat ingatan kita. Kuat ingatan kita. Jom, saya pun yang ni saya tak hafal lagi dah. Jom kita sama-sama hafal. Saya pun tak hafal lagi ni. Yang ni saya tak hafal lagi. Ini saya mengakulah. Tapi sebab saya nak kongsikan benda ni, saya kongsikan juga. Kita sama-sama. Saya akan ulang 3 kali. Kita tengok siapa paling cergas akal dia. Nanti saya tanya seorang-seorang, boleh? Siapa hafal boleh keluar. Siapa tak hafal, saya minta seorang jaga kat pintu tu.
tak hafal, kita tak payah, jangan bagi keluar. Nanti kita minta lah keizinan daripada pengarah kan. Boleh je pengarah keluar memo. Baik. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Saya ulang lagi 3 kali. Nanti tak boleh keluar tau. Ya. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Last. Allahumma inni as'aluka annaka ashhadu anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الأحد الصمد. Kalau kita sambung la ilaha illa antal ahadus samad, ya. Kalau sambunglah, kalau tak berhenti al ahadus samad. Boleh? Saya suruh seorang baca. Ustaz suruh kami baca, Ustaz baca dulu. Okey, kalau saya tak lepas, saya tak balik. Allahumma inni as'aluka annaka ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Betul ke saya baca ni? Salah. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu. Saya tertinggal anni tadi. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis baca tu, baru kita angkat tangan. Ya Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika dia meminta dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengkabulkannya. Maknanya siapa yang
Dah baca bismillah, alhamdulillah, baca selawat, kemudian kita baca tu. Kemudian kita minta. Kita minta doa. Allah kabulkan hajat kita. Minta je lah. InsyaAllah. Jadi setakat ni saya ucap terima kasih kerana tak jemu panggil saya. Ustaz, hari ni Ustaz cerita Qul Allah aja. Apalah Ustaz ni, dia kata. Walaupun Qul Huwallahu Ahad, benda kecil, kalau kita dapat beramal, dia menjadi bekal untuk kita di akhirat. Satu, kemudian kita akan dicintai oleh Allah, kita akan dapat masuk syurga Allah. Nabi kata wajibat, telah wajiblah atasnya. Kalau kita dapat mengamalkan membaca suratul Al-Ikhlas, Allah angkat kefakiran akan isi rumah kita, dan kita akan selamat daripada fitnah kubur, dan kubur kita luas. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita yang lemah ni, umat akhir zaman. Mudah-mudahan saya dan semua yang hadir pada pagi ini, kita dapat beramal dan menjadi manfaat di dalam hidup kita untuk kita menuju ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai akhir kalam, tolong doakan saya, doakan saya isi anak-anak, kemudian dapat supaya kami dapat jadi orang baik, dan tolong doakan madrasah kita yang di Gemuruh dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala proses pembinaannya untuk semua. Jika ada sesahabat daripada Al-HTN ini ingin sama-sama untuk terus siapkan surau tu, bolehlah berhubung dengan din kita, Media Al-Barakah, insya-Allah, sama ada daripada sudut keuangan ataupun Ustaz, saya tak naklah salurkan bagi duit Ustaz, nanti takut Ustaz pergi makan tom yum pula, dia kata. Boleh tak kalau saya nak belikan simen, pasir, boleh. Terus je hantar simen kat sana, tanya dengan dia orang nak pakai simen berapa banyak. Sekarang ni kita perlukan simen dan pasir. Untuk pengetahuan semua, insya-Allah dalam seminggu 2 lagi kita akan pasang bumbung. Ni nak siap bumbung dah tau. Saya rasa terharu dan rasa terima kasih dengan Allah. 9 bulan kita dah nak siapkan surau kita. Semua daripada doa sahabat-sahabat kita. 9 bulan. Saya pun tak tahu dari mana dana yang kita dapat. Bukan daripada saya tau. Semua daripada orang ramai. Saya tak lalu saya pun dana tu. Ada orang hantar bumbung, baru ni kita nak pasang atap. Ada orang hantar secukupnya, tuan-tuan. Orang ni hantar 2 pallet tu, kemudian tak cukup, ada orang ni hantar lagi. Orang-orang sini je, orang Terengganu ni. Orang Terengganu ni sebenarnya berkat lah, memang betul, berkat sejahtera. Besok mudah-mudahan mungkin sebab tu kita semua dapat masuk syurga sama-sama. Dekat sini kita jumpa ke Al-HTN, kat sana kita jumpa dalam syurga Allah. Nanti saya akan jumpa. Kalau saya masuk lah, tuan-tuan macam masuk je, saya je. Kalau saya dapat masuk besok, saya akan ini staff Al-HTN dulu ni, saya kata, saya akan buat macam tu. Panggil dia. Baik, tolong doakan tau. Baik, setakat ni saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan asbab majlis ilmu kami pada pagi ini kami beroleh rahmat dan keberkatan Kau, ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab majlis ilmu kami pada pagi ini, ya Allah. Jika kami sakit, maka tolong sihatkanlah, ya Allah. Dan sihatkan akan ibu bapa kami sekalian, adik-beradik kami dan anak-anak kami, cucu kami, guru-guru kami yang sedang sakit, ya Rahman Rahim. Ya Allah, jadikanlah jika ada rahmat-Mu dalam majlis ilmu ini, ya Allah, dan majlis ini, maka Kau jadikanlah asbab ini kami dapat hidayah dan taufik-Mu sehingga akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, teruslah pimpin kami, ya Allah, ke jalan-Mu yang lurus. Pimpinlah kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, ke
ke jalan-Mu yang lurus, sehingga kami dapat semuanya berkumpul dalam syurga-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.